Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya sekali lagi berdiri di hadapan saudara-saudari sekalian untuk memaklumkan status terkini wabak COVID-19 di negara kita. Hari ini saja terdapat 117 kes jangkitan baru yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 sebanyak 790. Ini bukanlah perkembangan yang mengembirakan kita. Langkah-langkah tegas perlu terus diambil untuk membendung wabak ini daripada terus merebak. Kerana itulah kerajaan kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Saya ingin menjelaskan tujuan kerajaan melaksanakan perintah ini. Kenapa sekolah, universiti dan sebahagian pejabat, premis perniagaan dan kilang ditutup? Tujuannya ialah supaya saudara-saudari tidak perlu bergerak ke sana sini. Saudara-saudari tak perlu bersesak-sesak dalam LRT, MRT ataupun bas untuk ke tempat kerja. Tidak perlu bersesak di kantin ataupun di kedai makan di waktu rehat tengah hari. Anak-anak kita tidak perlu pergi ke sekolah, tidak perlu mengikuti aktiviti-aktiviti sukan dan lain-lain yang boleh mendedahkan mereka kepada jangkitan virus COVID-19 ini. Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Luangkan masa bersama-sama anak, isteri dan ahli keluarga. Tidak perlulah keluar ke mana-mana. Dengan cara ini, saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19 dan penularan wabak ini insya-Allah dapat kita bendung. Inilah tujuan sebenar Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan. Tujuannya bukan untuk membolehkan saudara-saudari balik kampung ataupun memenuhi jemputan kenduri atau membeli belah di pasar raya, bersia-sia di taman atau bercunti di tempat peranginan. Bukan. Tujuannya ialah supaya saudara-saudari duduk di rumah. Just stay at home and protect your family and yourself. Saya sebutkan perkara ini kerana semalam ramai yang balik ke kampung. Tak ada salahlah balik ke kampung. Tetapi saya lihat lebuh raya sesak dengan kenderaan menuju ke arah utara, selatan, timur dan barat. Stesen bas juga sesak dengan orang ramai yang ingin pulang ke kampung, ribuan bilangannya. Saya takut melihat bingan yang seramai itu. Oleh sebab itu, saya ingin merayu kepada saudara-saudari, tolonglah. Stay put where you are. Yang ada di Kuala Lumpur, duduklah di Kuala Lumpur. Yang ada di Johor Bahru, duduklah di Johor Bahru. Kalau di Pulau Pinang, duduklah di Pulau Pinang. Kalau anda merancang untuk pulang ke kampung, batalkanlah dahulu niat ini. Pergilah balik ke kampung di waktu yang lain. Saya minta tolong untuk tempoh 2 minggu ini sahaja dulu. Kenapa? Kerana kita hendak putuskan rantaian jangkitan. We want to break the chain of infection of this virus. Supaya jumlah orang yang dijangkiti wabak virus COVID-19 ini dapat dikurangkan ataupun dihapuskan. Kenapa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini selama 2 minggu? Inilah COVID-19 ini mempunyai hayat inkubasi ataupun incubation 2 minggu. Terdapat kes di mana simptom hanya muncul selepas itu. Dan kerajaan berharap selepas habis tempoh 2 minggu, mereka yang mempunyai simptom berjaya diasingkan untuk diberikan rawatan, menjadikan Malaysia ini bebas daripada COVID-19.
Jika dalam tempoh ini kita belum berjaya sepenuhnya, maka kerajaan mungkin terpaksa melanjutkan tempoh perintah kawal ini. Mungkin untuk 2 minggu lagi ataupun lebih panjang daripada itu. Dan oleh itu adalah penting bagi kita semua untuk mengasingkan diri dari diri dan juga keluarga kita daripada terdedah kepada virus COVID-19 dengan berada di rumah. Saudara-saudari sekalian, virus ini berjangkit daripada manusia ke manusia menerusi sentuhan. Kalau saudara-saudari bergerak ke sana sini, apatah lagi bersesak di tempat awam, kemungkinannya untuk bersentuhan itu adalah tinggi sekali. Kerana itu kerajaan mengisytiharkan penutupan sekolah. Kenapa? Supaya anak-anak kita tidak perlu pergi ke sekolah. Jadi mereka tidak akan bersentuhan dengan rakan-rakan yang mungkin membawa virus COVID-19 ini. Saudara-saudari juga tidak perlu ke tempat kerja supaya saudara dan saudari tidak bersentuhan dengan orang lain yang mungkin juga membawa virus ini. Inilah tujuannya. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, berkemungkinan saudara-saudari bersentuhan dengan orang lain ataupun bersentuhan atas rak, rel yang di situ mungkin terdapat virusnya. Dan ini mungkin menyebabkan saudara mendapat jangkitan wabak dan kemungkinan itu adalah amat tinggi. Jadi tolonglah, saya merayu sekali lagi, duduklah diam-diam di rumah, stay at home, and protect your family and yourself. Saudara-saudari mungkin bertanya, kalau duduk rumah saja, bagaimana dengan keperluan harian? Bolehkah pergi ke pasar? Atau bolehkah pergi ke kedai makan? Jawapannya masih boleh. Pasar masih dibuka, tetapi amalkan penjagaan kesihatan yang rapi. Elakkan bersentuhan dengan cara menjarakkan diri daripada orang lain. Doktor menasihatkan sekurang-kurangnya mungkin 1 meter di antara kita dengan jiran kita dan sebagainya. Dan juga kita harus mengamalkan amalan untuk bersihkan diri kita, basuh tangan kita ini dengan menggunakan sabun ataupun sanitizer. Kalau boleh mandi dengan lebih kerap supaya badan kita sentiasa bersih. Kedai makan juga dibuka. Tetapi untuk mengelakkan risiko jangkitan, saudara-saudari tidak dibenarkan makan di kedai. Itu mungkin di masa-masa yang lain bila mana wabak ini sudah tidak ada lagi. Pesanan makanan, bungkus dan bawa balik ke rumah. Ataupun lebih baik gunakan perkhidmatan pengantaran makanan ke rumah ataupun home food delivery service. Maka dengan cara ini saudara dan saudari tidak perlu lagi keluar daripada rumah untuk membeli makanan. Jangan pula menggunakan peluang 2 minggu ini untuk lepak di kedai mamak. Memang saya pun suka macam itu. Tapi tak boleh waktu sekarang ni. Janganlah saudara-saudari lakukan hal itu. Dan kalau itu kita lakukan, pastinya ia akan lagi meningkatkan risiko jangkitan virus ini kepada anda semua. Elakkan jugalah melepak dengan kawan-kawan di restoran, di kopitiam, di pusat hiburan, ataupun di mana-mana tempat yang boleh mendedahkan saudara-saudari kepada jangkitan wabak ini. Saya tahu ketika ini adalah musim kenduri kahwin. Maklumlah cuti sekolah ni, ramai yang membuat majlis kenduri kahwin. Saya ingin mengingatkan saudara-saudari, termasuklah dalam perintah kawalan pergerakan ini ialah perhimpunan ramai. Dan antaranya ialah dalam majlis kenduri kahwin. Mungkin seorang, bukan seorang, mungkin 100 ataupun 1000. Jadi kepada ibu bapa pengantin saya minta tolong sangat-sangat.
Buat sementara ni batalkan kenduri itu. Akad nikah bolehlah dibuat. Tetapi majlis kenduri ni mungkin boleh dibuat di tempoh masa yang lain. Untuk seketika ini kita tangguhkanlah. Apabila keadaan telah bertambah baik, buatlah kenduri untuk anak kesayangan ni. Nak sebesar mana pun tidak ada sekatan dan halangan. Saya fikir anak tuan-tuan dan saudara-saudara, saudara mara yang dijemput hadir, faham masalah besar yang kita sedang hadapi pada waktu ini. Jangan malu ataupun segan. Beritahu tetamu yang telah dijemput bahawa kenduri kahwin yang dirancangkan ini terpaksa dibatalkan kerana masalah COVID. Saya percaya mereka semua akan faham dan juga berterima kasih pada tuan-tuan saudara sekalian kerana prihatin tentang kesihatan para tetamu sekalian. Ini adalah antara perkara-perkara yang mungkin dianggap kecil, tetapi amat penting untuk kita lakukan bersama. Prinsipnya mudah saja. Dalam tempoh 2 minggu ini, duduklah diam-diam di rumah. Buat kerja di rumah, apa yang wajar, jaga anak, menjaga suami ataupun isteri, tengoklah televisyen, HBO ke apa-apa. Tak ada masalah. Asalkan kita tinggal dan diam di rumah. Just stay at home. Nampak mudah dan remeh. Tapi sebenarnya inilah perkara penting yang saudara-saudari mesti lakukan untuk bersama-sama dengan saya membendung penularan wabak COVID-19 yang ada di negara kita ini. Sebagai Perdana Menteri, saya ada tanggungjawab besar untuk menangani krisis yang sedang melanda negara kita. Tetapi saya tidak mungkin dapat melaksanakan tugas ini bersendirian. Saya memerlukan sokongan anda semua. Saya memerlukan sokongan para doktor, jururawat, polis, semua penjawat awam, pekerja swasta, pelajar universiti dan saudara-saudari sekalian untuk membendung wabak COVID-19 daripada menular di negara kita ini. InsyaAllah, berkat sokongan, kebersamaan dan kesabaran kita semua, saya berdoa mudah-mudahan kita akan berjaya mengatasi krisis ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.